Yang kedua, saya melihat bahawa kita juga perlu disebut tadi konsistensi. Kita menyatakan bahawa kita tidak akan mengiktiraf Israel ini secara langsung ataupun tidak langsung. Apa yang menjadi polemik sekarang ini perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan ketika mana ramai aktivis di Palestin menyatakan kerajaan perlu menyemak kembali penjualan saham MAHB kepada GIP BlackRock ini. Ini telah jelas ya, apabila United Nations Human Rights telah memberi amaran kepada negara-negara ataupun syarikat-syarikat supaya tidak ada hubungan langsung dengan penjualan senjata kepada Israel. Telah diumumkan bahawa GIP telah dipunyai oleh BlackRock dan BlackRock telah pun menguasai saham Lockheed Martin, iaitu antara syarikat pembekal terbesar senjata kepada Israel. Lebih 7.79 pemilikan Lockheed Martin ini. Disebut oleh United Nations Human Rights, states and companies dengan izin, state and companies must end arms transfer to Israel immediately or risk responsibility for human rights violation, yang disebut oleh UN expert. Jadi ini perlu diambil perhatian. MHB mempunyai risiko untuk didakwa jika diteruskan penjualan saham ini. Mohon Yang Amat Perdana Menteri membuat keputusan tegas bahawa kita konsisten. Kita tidak mahu ada pihak mengatakan ketika kita sedang memberi susu kepada anak-anak di Gaza, dalam masa yang sama kita memberi pisau ataupun hulu pisau itu kepada musuh untuk membunuh anak-anak di Palestin itu. Tuan Ketua, seterusnya saya ingin mohon untuk Yang Amat Perdana Menteri menjelaskan bagaimana operasi Op Ehsan yang dilancarkan di Dewan kita ini beberapa bulan dahulu ataupun lebih setahun yang lalu. Adakah operasi Op Ehsan ini akan diteruskan dan bagaimana keadaan di lapangan di sana sama ketika mana di sempadan Rafah itu masih lagi ditutup, bantuan masih disekat, dan saya yakin kita dapat mengambil semangat sukarelawan seluruh dunia yang cuba masuk ke dalam Gaza, termasuk dalam laporan terbaru Mercy Indonesia yang telah pun diberi mandat oleh kerajaannya untuk membantu di lapangan, di hospital-hospital yang telah lumpuh di Gaza sana. Tuan Yang Dipertua, yang terakhirnya, untuk kita lebih konsisten bagi pihak Malaysia, kita tidak lagi boleh mengatakan bahawa cara untuk penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin dengan two-state solution ini sudah tidak relevan pada ketika ini. Ketika mana two-state solution ini tidak pun sedikit diendahkan oleh Israel. Bahkan dia dengan begitu angkuh untuk mewujudkan Israel Raya yang mereka nak menguasai seluruh sebahagian daripada Asia Barat itu. Dan kenapa kita masih tengiang-yang ataupun kita masih disebut pipi tak mancung, pipi kita ni maknanya cuba untuk hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, kita menyebut two-state solution. Padahal Israel tidak mengendahkan, dan kita menyatakan pembebasan Israel, pembebasan Palestin yang mutlak adalah hak rakyat Palestin, dan perjuangan kita yang akan diteruskan yang telah dilaksanakan oleh pejuang-pejuang Hamas, termasuk Syahid Ismail Haniyeh, Syahid Yahya Sinwar, yang mereka telah pun menjadi pejuang sejati kepada rakyat Palestin. Tuan Dipertua, bagi pihak kami menyokong usaha yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Sik dan Ledang yang memberikan kerjasama dan penerangan yang akan membantu usaha kerajaan dan pendirian saya di Riyadh nanti, insyaAllah. Soal dia, setahun berlalu kenyataan-kenyataan keras telah dilakukan, dan setakat Malaysia seperti yang Tuan tahu berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat atau Perdana Menteri Jepun atau Chancellor Jerman, dan ini bukan perkara yang mudah kerana kita mengambil kira pertimbangan kepentingan pelaburan pekerjaan rakyat. Tapi untuk isu kemanusiaan dan menentang kezaliman, penjajahan, kita tetap berdiri
teguh, berprinsip, sehingga juga ada sedikit kerugian umpamanya bila kita putuskan untuk membatalkan semua pendaratan kapal ZIM ke Malaysia yang diizinkan sebelumnya. Tetapi saya ingin beri jaminan bahawa negara sebagai negara bebas dan merdeka, berdaulat, dan kita punyai prinsip dan pendirian menegakkan keadilan di mana jua hal ini tidak boleh dipertikai. Kita akan terus dengan lebih tegas. Soalan ditanya oleh Sik dan Ledang tentang dukungan kepada UNRWA. Dukungan kemanusiaan dari segi bantuan wang tunai itu lebih 100 juta ringgit telah dimaklum sebelum ini. Atas usaha Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, kita telah bawa pesakit-pesakit parah, anak-anak terutama, dari Gaza untuk dirawat di hospital tentera, dan ini akan diteruskan. Khusus untuk UNRWA, setakat ini dana yang telah diperuntukkan dan diserah kepada UNRWA adalah 25 juta ringgit. Dan kita sedang berbincang bahawa Kementerian Luar dan UNRWA untuk melihat keperluan menyegerakan. Di samping itu, pertanyaan tentang bantuan kemanusiaan seterusnya dalam keadaan sekatan-sekatan. Kita terpaksa bergantung utamanya dengan kerajaan Mesir dan keduanya dengan Qatar dan Emirat UAE. Saya akan berunding dengan Presiden Abdul Fattah Sisi Mesir pada 10 hari bulan. Pertama, mengucapkan terima kasih kerana Mesir beri laluan khas kepada usaha bantuan kemanusiaan Malaysia ke Rafah, tapi sekarang dihalang oleh Israel. Maka bantuan badan risikan dan juga kerajaan Mesir sangat kritikal. Setakat ini kita tidak hadapi apa-apa masalah dengan kerajaan Mesir atas kerjasama yang diberikan oleh Presiden. Namun hal ini harus dijadikan suatu strategi utama, terutama dengan negara Arab yang berjiran, kerana peninggalan mereka itu akan menentukan sama ada bantuan itu lebih berkesan atau tidak. Saya setuju dengan gesaan kedua-dua ahli parlimen bahawa sebenarnya yang dicadangkan itulah pembebasan mutlak. Tidak ada negara di dunia yang harus mengizinkan penjajahan. Apa yang berlaku di tebing barat, Gaza, wilayah Palestin ini adalah penjajahan. Dan negara Israel itu hanya ditubuh pada tahun 1948. Itu pun atas gesaan kerajaan Inggeris dan sikap conscience Jerman dan Eropah kerana apa yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi dengan negara mereka. Kita semua maklum. Pendirian Malaysia ini terikat dengan secara pragmatik apa yang boleh dilakukan. Kita boleh tuntut apa sahaja. Tetapi pendirian kita mestilah secara konsensus berunding sekurang-kurangnya dengan negeri Arab dan negeri Islam dan ruang yang ada dalam PBB. Sebab itu pendirian kita masih tidak berganjak dari pembebasan mutlak. Langkah awal yang disebut ialah two-state solution. Ini tentunya tidak dipersetujui oleh ramai. Saya faham. Termasuk pendirian Hamas pada peringkat awal. Tapi kita juga tahu bahawa Liga Arab telah membuat keputusan bersama Qatar, Mesir dan kemudian Amerika Syarikat, dan Hamas bersetuju sebagai langkah awal tentang pendirian yang sama. Tapi seperti mana disebut oleh kedua-dua yang berhormat tadi, yang menentang keras apa sahaja pengiktirafan, apakah ianya two state, one state, menentang keras kehadiran orang Palestin, itu adalah Israel. Sebab itu kita sebagai satu negara agak bingung. Negara-negara bicara soal demokrasi, hak asasi, keadilan. Negara-negara yang berjuang, berhempas pulas menentang kezaliman dan penjajahan, masih beri ruang kepada penjajah baru, kezaliman baru, appetite baru dan genosid.
Dan ini bagi saya yang harus disuarakan. Soal penyelesaian itu tentunya akan dirangka oleh rakyat Palestin sendiri bersama dengan rakan-rakan mereka dengan negara jiran. Jadi itu setakat pendirian kita yang munsabah peringkat ini yang kita boleh lakukan. Ada yang mencadangkan tentang kedudukan kita dalam hal syarikat-syarikat. Tak sih betul. Pendirian Malaysia tegas. Tak banyak di negara di dunia ini mengambil keputusan seperti Malaysia lakukan. Janganlah menggesa kita buat lebih daripada itu. Kerana semasa rakan-rakan seperti yang Muhammad Sik tahu, mereka dalam pemerintahan pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan ZIM berlabuh. Kita tidak mengizinkan. Jadi kita ambil langkah lebih daripada itu. Cuma sekarang ini ada bangkitkan soal syarikat-syarikat. Puluhan, malah ratusan syarikat yang ada kerjasama dan dagangan dengan Israel. Yang berdagang dengan semua negara termasuk Malaysia. Dan di semua negeri termasuk negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang. Jadi kita kena ambil keputusan yang agak real konsisten. Apakah keputusan kita ini melibatkan bantahan terhadap negara kerana penjualan itu dengan izin negara. Tidak ada penjualan kelengkapan tentera, kelengkapan ketenteraan yang boleh berlaku tanpa izin negara. Maka ini yang kita buat. Setakat yang kita lakukan, saya harap yang Muhammad faham. Ya. Saya juga bertanggungjawab untuk menjaga. Ya. Bukan saja keamanan, tapi kepentingan rakyat dan negara ini. Jadi janganlah kita, kalau kita cadang, dia bukan satu syarikat. Saya nak sebut di sini, kalau nak jadikan ini hujah, kita boleh sediakan ruang di parlimen. Berapa puluhan syarikat-syarikat bertapak di semua negeri di Malaysia ini yang punya kaitan cara langsung atau tidak langsung, termasuk sama ada kelengkapan atau parts atau saham, senjata dan syarikat yang ada kepentingan dengan Israel. Jadi keputusan itu harus keputusan yang tidak hanya retorik untuk menarik perhatian orang ramai. Ya. Kerana dari segi ketegasan, saya bukan nak astagfirullahalazim, bukan nak takabur. Saya telah mengambil langkah yang melampaui kesanggupan banyak negara-negara. Ya. Dan ramai rakan-rakan di negara ya, yang mengingatkan saya tentang risiko ini. Pagi tadi, saya berbincang dengan Menteri Luar tentang kenyataan-kenyataan kita dan hak bagaimana menangani supaya Malaysia ini tidak terjejas. Kalau sudah baca buku-buku terakhir tentang peranan beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, berapa pemerintahan yang mereka gulingkan kerana pendirian yang tegas yang mereka anggap bertentangan dengan sikap dan pendirian mereka. Ini risiko yang saya fikirkan, saya tidak ketepikan. Tapi yang saya mohon dalam hal ini, saya terima kasih kepada Yang Muhammad Sik dan Ledang kerana ada kesepakatan. Kita bawa mesej ini dulu. Dan kita lihat beberapa kekuatan. Kita runding dengan tegas. Sebab itu di Mesir, insyaAllah petang ini ke negeri China, tentu saya akan terima kasih kerana kenyataan Presiden Xi Jinping di sidang BRICS di Kazan itu sangat tegas. Sangat tegas negara China. Saya akan berikan dukungan kita terhadap kenyataan dan bergesaan supaya sesuatu yang lain tambahan dilakukan. Sudah juga tahu tentang kehadiran kita di BRICS kerana sikap negara selatan yang telah kuat bersuara sekarang. Dia tidak lagi seperti dulu. Jadi strategi kita lebih baik membina kekuatan dalaman dan kekuatan bersama negara-negara, sama ada Arab atau Islam atau Global South, negara-negara selatan yang punya kekuatan. Saya rasa itu lebih realistik melihat kepada permasalahan dunia yang rencam dan rumit yang ada sekarang. Saya faham tekanan yang diberikan dan saya tidak memperkecil kerana mungkin dari hasrat yang sungguh-sungguh kerana kita rasa resah dan sedih terhadap apa yang berlaku setiap hari. Ya. Belum pernah berlaku dalam sejarah moden apa yang dilakukan ke atas orang rakyat Palestin. Mana orang-orang yang
biadab dan gila sahaja bagi saya lah, pendapat saya. Jangan sebutlah soal demokrasi hak asasi yang mampu melihat dan mengizinkan dan memberi hujah mempertahankan kezaliman ini. Dari bab ini saya ucap ribuan terima kasih tentang pendirian yang telah diberikan.